Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Tempoh hari, MHO dan semboyan mengatakan bahawa stateless, masalah stateless, perlu diberikan dokumen kerana mereka perlu bersekolah, mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Aku nak tanya korang. Korang tahu tak di Sabah ni masih jauh ketinggalan dalam apa-apa segi, ekonomi, pendidikan, kesihatan, sebagainya. Jadi kalau kita pula nak memikirkan soal stateless ni, tak sekolah dan sebagainya, korang ni fikir tak orang Sabah ni di kawasan-kawasan pedalaman ramai yang tak dapat pendidikan yang sewajarnya. Hanya pada masa sekarang, kanak-kanak di kampung-kampung yang di ujung-ujung desa ni akhirnya dapat pendidikan dengan usaha daripada Kementerian Pendidikan dan juga badan-badan tertentu, Jabatan Perpuluhan Masyarakat, Kemas dan sebagainya, menubuhkan tadika-tadika ini, memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak ini. Ada prasekolah dan sebagainya yang menarik minat untuk kanak-kanak ini belajar. Kami di Sabah ini lebih mau agar anak-anak Sabah ini diutamakan dalam semua segi. Bukan kita tamak, tapi itulah yang sepatutnya. Oleh kerana sudah tiba masa untuk anak-anak Sabah ini mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Dan kita bawa ada ramai kita punya graduan dan mereka yang terpelajar untuk membangunkan Sabah. Kau nak bagi mereka dokumen untuk mereka bersekolah. Sekolah apa? Kau nak tubuh sekolah ke? Kau ada duit ke nak tubuh sekolah? Lepas kau bagi dokumen untuk mereka bersekolah, kau nak sumbat mereka di dalam sekolah kerajaan. Aku pun susah nak fikirlah. Bengap betul. Lebih mudah adalah kamu bawalah mereka balik ke rumah kamu. Kamu mohonlah dengan sekolah-sekolah di Semenanjung untuk terima anak-anak stateless ni. Kau rasa boleh ke? Kalau boleh, silakan. Jangan buang masa kamu. Saya nak ingatkan kamu, tolong dapatkan nasihat yang betul. Jangan dapatkan nasihat daripada orang yang salah. Yang kemungkinan besar adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan stateless. Kamu boleh tanggungjawab ke dalam hal ini? Kamu nak tanggungjawab ke tak? Jangan hanya tahu bercakap tapi tak tahu nak fikir. Kita kena menggunakan apa yang ada dalam otak kita. Kalau ada otak, pakai. Bukan ada otak, kita kena letak di lutut. Lutut tak tahu macam mana nak memikirkan semua tu. Jangan memandai-mandai tentang Sabah. Jangan kata bahawa di Sabah ni ada diskriminasi kaum lah. Diskriminasi apa? Diskriminasi yang bagaimana? Orang-orang Sabah ni hidup dengan harmoni lah. Hidup dengan penuh keharmonian. Tak sama dengan wilayah lain. Hanya di Borneo ni kita boleh hidup. Berlainan agama, berlainan bangsa, kita ada 32 etnik di Sabah. Begitu juga di Sarawak. Kita ada budaya yang berbeza. Belum lagi sub etnik. Bahasa pertuturan. Kita ada adat istiadat yang tak sama dengan kaum-kaum yang lain. Antara satu etnik dengan satu etnik yang lain. Mempunyai pakaian, tarian, bahasa, makanan, dan berbagai-bagai. Ini kekayaan budaya yang ada di Sabah. Dan sikap toleransi orang-orang Sabah ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk menerima pendatang haram dan juga stateless ni. Bukan satu alasan. Oleh kerana keharmonian kita ini bukan dibataskan oleh sesuatu kaum atau agama atau kepercayaan ataupun politik dan sebagainya. Dalam keluarga besar ada orang Kristian, ada orang Muslim beragama Islam, ada orang beragama Buddhis dalam satu keluarga. Apabila ada perayaan, orang yang beragama Islam pergi ke rumah orang yang bukan beragama Islam, Kristian sebagainya waktu Christmas, pergi ke keluarga yang beragama Buddhis ataupun keluarga Cina atau Sino semasa Tahun Baru Cina dan semasa perayaan-perayaan kebudayaan seperti perayaan Kaamatan, Pesta Menuai. Begitu juga dengan Hari Raya. Dan apabila ada kematian saudara-saudara mara yang berlainan bangsa juga berkumpul. Kamu mungkin rasa pelik apabila orang Islam di Sabah ini melawat ke kuburan orang Kristian, saudara mara mereka, atau ke kuburan orang-orang Buddhis. Sementara ada orang Kristian pula pergi ke kenduri orang-orang Islam. Duduk di situ. Makan bersama. Malah semasa bulan puasa pula, ada saudara-saudara yang bukan beragama Islam datang turut sama berbuka puasa dengan kita yang beragama Islam. Malah mereka juga menunggu masa untuk berbuka bersama-sama.
menghormati kita. Jadi mana soal ada diskriminasi di Sabah? Tak pernah ada. Tak pernah wujud. Jadi PTI ini bukan bangsa. Bukan agama. PTI ini adalah pendatang haram. Pendatang asing tanpa izin. Itu bukan bangsa. Jadi agak pelik lah bila kita adanya orang yang menghasut ataupun bercakap bahawa apabila kita bercakap tentang PTI itu adalah perkauman. What the hell is that? Ini orang-orang yang tak ada pelajaran lah. Satu. Kedua, bukan orang Sabah. Karena orang Sabah tak akan fikir cara macam ni. Jadi saya harap MHO, semboyan. Kamu ni orang-orang yang berani. Orang yang ada fikiran. Orang yang ada, apa kata orang ni, cita-cita. Tapi dalam soal Sabah, dalam soal pendatang haram, pendatang tanpa izin, kita tulis di Sabah ini. Korang janganlah memandai-mandai. Ini nak bercakap tentang kemanusiaan. Sebelum kamu bercakap tentang kemanusiaan, kamu kena tahu dulu. Apakah yang berlaku di Sabah? Kalau kamu tak tahu, kamu tak faham. Seperti yang saya katakan, lebih baik kamu mendiamkan diri. Dan bercakap tentang benda yang lain. Kamu uruslah apa yang ada di tempat kamu. Tak perlu urus di Sabah. Tak perlu. Sepatutnya kamu membela orang tempatan. Memartabatkan orang tempatan di Sabah ini dan di Sarawak. Supaya kita lebih rasa bahawa kita ada sokongan. Bukan kamu pula yang nak menyokong stateless untuk diberikan dokumen. What the hell is that? Kau macam kamu orang tak ada fikiran langsung lah. Nanti kita sambung lagi lah.